saya juga info melakukan parenting part. Saya dari Sekolah Yayasan Pahang. Pada hari ini saya akan membuat pembentangan berkaitan dengan bahan bantu mengajar untuk kanak-kanak. Bahan bantu mengajar mestinya mampu menarik perhatian kanak-kanak untuk menumpukan perhatian semasa aktiviti pembelajaran dan pengajaran berlangsung di dalam kelas. Selain itu, guru perlu menyediakan bahan bantu mengajar yang selari dengan objektif yang ingin dicapai. Pertama sekali, saya akan perkenalkan bahan bantu mengajar saya ini sesuai untuk kanak-kanak berumur 3 hingga 6 tahun. 3 tahun, ibu bapa maupun guru boleh membuat gambaran haiwan dengan bahan terpakai, iaitu terutama sekali guru boleh perkenalkan ini haiwan. Haiwan ini bernama gajah. Gajah tinggal di air. Seterusnya, ini ketam. Ketam tinggal di dalam air. Iaitu 3 tahun, hanya guru memberi gambaran dan ibu bapa boleh perhatikan hal tersebut di rumah. Seterusnya, berumur 4 tahun hingga 5 tahun, kanak-kanak perlu didedahkan dengan kosakata yang baru, iaitu tata bahasa. Menguasai kosakata yang baru seperti ibu bapa maupun guru boleh diperkenalkan ini kumbang. Perkataan untuk kumbang iaitu huruf kumbang. Huruf kumbang bermula dengan huruf K, U, M, B, A, N, G. Iaitu kita perlu meningkatkan penguasaan tata bahasa kanak-kanak dengan menggunakan bahan bantu mengajar. Kerana kanak-kanak tidak mampu lagi untuk berimasi benda yang bukan berada di hadapan mereka. Sebenarnya pada umur 6 tahun, kita sebagai guru perlu memperbaikikan lagi kaedah teknik pengajaran dengan membuat aktiviti menyusun perkataan. Menyusun perkataan yang baru seperti di dalam kotak ini, terdapat perkataan kotak ini, terdapat perkataan untuk gambaran haiwan. Sebagai contoh, seperti yang saya perkenalkan tadi, huruf kumbang. Huruf kumbang sebenarnya berada dalam kotak ini. Lalu saya keluarkan satu persatu. Pada berumur 6 tahun, guru perlu memperbaiki teknik pengajarannya dengan memperkenalkan aktiviti menyusun perkataan. Menyusun perkataan tu untuk melihat sejauh manakah kanak-kanak tu dapat menguasai perkataan yang baru, iaitu kata bahasa yang baru maupun perbendaharaan kata yang baru. Perbendaharaan kata yang baru. Ibu bapa juga boleh memperhatikan kurikulum yang diamalkan di sekolah. Contohnya, ibu bapa boleh mengamalkan apa yang cikgu ajar dalam kelas dan seterusnya amalkan di rumah. Amalkan di rumah untuk menyokong pelajaran yang berlaku di sekolah. Seterusnya, perkembangan yang terlibat ialah perkembangan kognitif. Bahan bantu mengajar berbentuk 3D ini mampu meningkatkan perkembangan kognitif kanak-kanak. Iaitu perkembangan kognitif melibatkan bagaimana cara mental kanak-kanak menyelesaikan sesuatu masalah, sama ada secara kreatif ataupun secara kritis. Menurut tokoh Mariam Montessori, kanak-kanak berumur 6 tahun, iaitu umur bawah 6 tahun, kanak-kanak ini mudah menyerap dengan apa yang dipelajari, iaitu berulang sesuai dengan bahan dan persekitaran pembelajaran sesuai yang guru perlu sediakan di dalam kelas. Perkembangan
motor halus. Perkembangan motor halus akan melibatkan deria-deria. Contohnya deria sentuhan, dia akan sentuh ini ke bentuk ketam, sini akan rasa deria rasa, dia akan rasa oh kain ni rasanya kasar ataupun lembut. Seterusnya akan melibatkan deria penglihatan. Kanak-kanak ni kalau cikgu tu bawa bahan untuk mengajar yang menarik, dia akan tengok je. Maupun kalau guru tu tengah buat sesuatu dalam kelas, aktiviti yang melibatkan sesuatu menggunakan bahan bantu mengajar. Oh macam ni ke? Untuk membuat sesuatu daripada bahan terpakai. Kanak-kanak tu dia akan tengok macam mana cikgu tu buat. Dia akan melibatkan proses peniruan. Itu melibatkan tokoh Albert Bandura. Dia melibatkan deria pendengaran. Deria pendengaran ni di mana guru tu akan memberi arahan yang ringkas dan mudah. Contohnya, marilah menyusun perkataan. Kanak-kanak ni pun dia akan faham. Mari menyusun perkataan. Oh, perkataan. Contohnya perkataan, dia akan susun dekat meja ni. Dia akan susun perkataan kumbang. Dia akan susun perkataan KU. Dia akan susun KU M B A N G, kumbang. Selain itu, kanak-kanak dapat meningkatkan perkembangan bahasa dia, iaitu kanak-kanak akan mempelajari kosakata yang baru dan pembendaharaan kata yang baru. Seterusnya melibatkan perkembangan jeris yang optimal. J maksudnya jasmani, melibatkan pergerakan tangan. Kanak-kanak ni akan menyusun perkataan. Aktiviti ini akan melibatkan pergerakan tangan, di mana kanak-kanak tu dia perlu melekatkan perkataan yang sesuai di garisan yang telah disediakan. Garisan disediakan, ini haiwan di darat, sebelah ini bahagian haiwan di darat, manakala di sebelah lagi haiwan di air. Saya telah membahagikan kepada dua. Contohnya perkataan ikan. Guru perlu menunjukkan gambaran ni haiwan apa? Ikan. Jikalau ikan, perlulah tampalkan di sini perkataan ikan. I-E huruf K. Huruf A. Seterusnya huruf N. Selepas tampar, kanak-kanak tu perlu mengeja bersama dengan gurunya. Gurunya perlu mengeja perkataan I, dan kadang-kadang pun akan ikut I-E-K-A-N, kan? Ikan. Ini melibatkan jasmani. Kanak-kanak itu perlu bergerak ke hadapan untuk menampakkan perkataan sesuai di garisan yang telah disediakan. Dan melibatkan pergerakan tangan terutama sekali. Seterusnya, E maksudnya emosi. Kanak-kanak dia berasa gembira dan seronok dengan pembelajaran yang berlaku. Jikalau guru tu kreatif dapat mengubah dan setiap minggu akan memperbaharui teknik pengajaran yang baru. Dan teknik pengajaran yang baru tu perlu sesuai dengan minat kanak-kanak. Dan terus lari dengan objektif yang ingin ditetapkan. Kalau R maksudnya rohani. Apabila melakukan aktiviti, contohnya aktiviti menampak perkataan di hadapan guru, perlu meminta kanak-kanak itu untuk beratur. Ini dapat memumpuk, dan ini dapat memumpuk sifat sabar dan bertoleransi dengan kawan-kawan sekeliling dia.
Contohnya, apabila guru suruh membuat aktiviti nampak perkataan di hadapan, guru perlu menyuruh mereka beratur. Jadi dapat memupuk sifat sabar dalam diri kanak-kanak. I bermaksudnya intelek. Intelek dia melibatkan pemikiran secara kreatif dan kritis untuk menyelesaikan masalah. Yang kreatif dan kritis boleh didapati daripada idea. Idea boleh dalam diri boleh didapati daripada pengalaman, pengetahuan dan bakat semua jadi kanak-kanak. S bermaksud sosial, iaitu melalui aktiviti bekerjasama, kanak-kanak akan membina hubungan sosial dengan rakan-rakan serta guru. Kanak-kanak baru tahu, oh ini ketam. Macam mana ejaan ketam? T-E-K-T-A-M tam, ketam. Ini pula gajah, G-A-J-A-H, gajah. Kanak-kanak akan berkata, kanak-kanak akan kata, oh macam ni rupanya perkataan gajah. Pada permulaan aktivitinya, mula-mula bermain dengan aktiviti ini adalah saya telah sediakan 8 jenis kotak. Di dalam kotak ini mempunyai jawapan yang tersendiri. Terdiri daripada warna emas, warna kelabu, warna oranye, warna kuning. 8 jenis kotak. Seterusnya saya akan perkenalkan langkah-langkah untuk bermain dengan bahan bantu mengajar saya yang bernama Magic Box. Di sini saya telah sediakan 8 kotak. Di dalam kotak ini mempunyai jawapan yang tersendiri. Di dalam kotak ini mempunyai jawapan mengenai haiwan yang telah saya sediakan. Seperti haiwan di darat dan di dalam air. Saya telah membahagikan haiwan tersebut di darat, di dalam air. Bahan bantu mengajar saya yang pertama ialah gajah. Gajah hidup di darat. Gajah. Seterusnya, burung. Burung hidup di udara. Saya telah menyediakan 2 jenis burung. 2 jenis burung bahan bantu mengajar. Seterusnya, haiwan di darat ialah monyet. Monyet. Dan kumbang. Saya telah menyediakan 2 kumbang. Kanak-kanak boleh meneroka. Kanak-kanak bahan bantu mengajar yang disediakan oleh guru meneroka dengan dia boleh masukkan tangan ke dalam poket kumbang, ke dalam poket huruf I. Ini huruf apa? Guru tu boleh tanya. Kanak-kanak boleh akan menjawab huruf I. Guru juga boleh menjalankan aktiviti secara kreatif. Menjalankan aktiviti pengajaran secara kreatif. Aktiviti pengajaran contohnya, guru perlu menyelitkan huruf-huruf ataupun nombor-nombor di dalam kumbang tersebut. Dan kanak-kanak tu akan mengeluarkan satu persatu. Kanak-kanak tu akan dapat nombor 1, 2, 3, 4, 5. Maka guru boleh sediakan bahan bantu mengajar secara kreatif, iaitu menyelitkan aktiviti pengajaran, itu menyelitkan nombor di dalam poket kumbang untuk melangsungkan aktiviti pengajaran dengan kanak-kanak secara kreatif. Kan bila dapat bahan bantu mengajar yang mempunyai poket, kanak-kanak tu akan meneroka di dalam poket tersebut mengandungi huruf ataupun nombor yang tertentu.
ataupun di sebaliknya, dia akan mendoka. Terusnya aktiviti haiwan di darat juga terdiri daripada ulat beluncas. Saya sengaja sediakan 2 ulat beluncas. Kanak-kanak tu dia boleh bermain dengan kawan-kawan dia. Seterusnya saya akan perkenalkan haiwan di dalam air. Haiwan yang hidup dalam air terdiri daripada ketam. Saya juga menyediakan 2 jenis ketam, iaitu besar, kecil. Untuk kanak-kanak bermain dengan kawan-kawan dia atau bermain dengan sesama sendiri dengan bahan dia. Hai, hari ini anda buat apa? Kanak-kanak tu boleh berinteraksi dengan bahan dia, dengan bahan mereka mengajar. Seterusnya, di dalam air juga terdiri daripada ikan. Ikan ni saya sudah sediakan 2. Seterusnya, haiwan yang bernama penguin. Penguin hidup di dalam air. Penguin dia biasanya hidup di kawasan berhampiran dengan air. Penguin. Saya akan meminta kanak-kanak masukkan kotak ke dalam rumah ini. Rumah ini berwarna emas. Masukkan kotak ini ke dalam rumah melalui pintu maupun melalui tingkap. Saya rasa lagi bagus melalui pintu lah, sebab pintu ni besar telah saya sediakan. Dia akan masukkan kotak ini ke dalam pintu. Maupun melalui tingkap. Seterusnya, guru dia akan mengajarkan kanak-kanak bagaimana mengeluarkan kotak tersebut daripada rumah ini. Caranya ialah kanak-kanak boleh menggunakan teknik menggoncang sampai dia keluar. Jikalau keluar sebuah kotak, kanak-kanak tu dia boleh membuka kotak tersebut dan mengeluarkan satu persatu huruf yang di dalam kotak tersebut. Contohnya ni huruf Y, ini huruf M, ini huruf T, ini huruf I, ini huruf O, ini huruf N. Selepas itu, guru perlu membimbing kanak-kanak untuk menyusun semua huruf yang ada ini, untuk membentuk satu perkataan mengenai haiwan yang telah disediakan oleh guru. Untuk membentuk perkataan, guru perlu menolong kanak-kanak untuk menyusun setiap huruf yang berada di hadapan kanak-kanak tersebut untuk membentuk sebuah perkataan. Lalu terbentuklah perkataan huruf monyet. Seterusnya, guru akan meminta kanak-kanak itu mengkategorikan haiwan monyet sama ada hidup di darat maupun di dalam air. Kanak-kanak itu akan pilih sama ada haiwan di darat atau haiwan di dalam air. Monyet terdiri daripada haiwan di darat. Dan
Dan kanak-kanak perlu meletakkan huruf N. Kanak-kanak perlu melekatkan huruf N, O, N, Y, E, T. Monyet. M-O-N, mong, Y-E-T, nyet. Monyet. Guru perlu bersama-sama dengan kanak-kanak, iaitu membimbing kanak-kanak untuk mengeja perkataan yang berada di hadapan ini. Contohnya, M-O-N, mong, Y-E-T, nyet. Monyet. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan, guru juga boleh meminta kanak-kanak menjolokkan kayu yang telah disediakan di belakang rumah bahan batu mengajar ini, menjolokkan kotak-kotak tersebut sehingga keluar daripada rumah tersebut, iaitu dengan menggunakan teknik menjolok. Lalu keluarlah sebuah kotak. Kanak-kanak itu boleh membuka kotak ini dan lihat huruf apakah yang telah disediakan oleh guru. Guru perlu membimbing kanak-kanak menyusunkan setiap huruf yang ada di hadapan kanak-kanak untuk membentuk satu perkataan mengenai gambaran haiwan yang telah disediakan. Huruf B, E, L, U, N, C, A, S, U yang dekat hadapan mata saya ini, huruf-huruf yang telah saya sebutkan satu persatu. U, L, A, T. Lalu membentuklah perkataan ulat beluncas. Selepas menyusun perkataan di hadapan ini, kanak-kanak perlu mengkategorikan haiwan tersebut, sama ada haiwan di darat ataupun haiwan di air. Ulat beluncas, deng deng deng, ulat beluncas. Ulat beluncas kategori haiwan di darat. Haiwan darat, maka lekatkanlah di sini. U, L, A, T. Selanjutnya huruf B, E, L, U, N, C, A, S. Untuk dalam perkataan huruf ulat beluncas.